Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, saudara Zizi Muhammad, saudara Syukur Jamil, saudara Dr. Muhammad Azam Razwan. Apa khabar doktor? Moga sihat ya saudara. Doa saya anda sentiasa dalam situasi yang membahagiakan ya, saudara Sobri, saudara Madam K. Apa khabar Madam K? Saudara Syam Haji Nawawi. Itu juga saudara Ramzul, saudara Elias Muhammad, saudara Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak. Hani Abdullah, Tuan Haji Azhar, apa khabar Tuan Haji? Saudara Zamari LC, Cik Rosli. Begitu juga Cikgu Raja Eda, Raja Yaakob, apa khabar Cikgu? Moga sihat ya. Kak T, moga sihat. DZ Ketari, saudara Bakat Ahmad, semoga dirahmati Allah. Puan Halimah Musroh, saudara Muhammad Asridir dari Kuantan. Saudara Jalal Ali, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah tetap hadir. Terima kasih. Saudara Syahar Ibrahim, saudara Nazir bin Bazin, saudara Nazir Bazin, salam dari Gombak katanya. Saudara Ramli Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Cik Mak Mohaini, begitu juga Fazilah Awang dari Pulau Pinang. Yaumon, saudara Haji Osman Abdul Manap, saudara Madam K, saudara Azmi Nordin, saudara Rahman Abdullah dari Johor Baru, saudara Hajah Comel-Comel, Bahai Muhammad, Waalaikumsalam. Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Rosli Le, Jeffrey Din dari Teluk Intan, Wan Azwa, Salamadani, Richard Bakri, saudara Jabat Pembela hadir dari Kulim, saudara Bahai Muhammad, saudara Azman, saudara Ramli Karim, apa khabar orang Keluang, Azali Kasim, selamat malam. Sa'diah Jelami, saudara Abu Nem, saudara Nurin Din, Puan Ruby Din bersama pasangannya. Moga sihat sentiasa, berbahagia. Saya sentiasa mendoakan teman-teman sihat. Abu Nems, saudara Muhammad Zaki, saudara Abdullah Majid. Salam pencerahan. Edi Tahir, apa khabar di? Saudara Abu Nem, saudara Puan Sa'diah Jelani. Begitu juga Lim Kin Lun dari Taiping Perak. Roypa dari Dungun Terengganu, saudara Kamisan Dahlan. Hadir dari Gelang Patah, Johor, saudara. Orang Johor kena sikit, saudara. Tuan Haji Osman, Muhammad Zaki. Begitu juga Mei 71 dari Batangkali, saudara Hazrin Hashim. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Ramai yang hadir, terima kasih. Jangan lupa, saudara, like, share dan subscribe. Ya, saudara Muhammad Rafi Ahmad, selamat berjuang. Saudara Puan Syarifah Hafifah, Aizah Razaina, saudara Azman. Baik, saudara. Hari ini hari Ahad, tanggal 8 Oktober, merupakan hari yang ke-1299, saudara. Aduhai, dah 1299 hari, penyakit itu, virus tersebut masih lagi berada dalam negara kita, saudara. Tak tahulah bila nak usainya. Sebab itu, saya berpesan pada anda, jaga diri anda sebaik mungkin, jaga keluarga, saudara. Dan bersamalah kita berdoa agar Allah SWT segera mengusaikan, menghuraikan persoalan yang melanda negara kita. Lama sangat ni, 1299 hari, saudara. Bukan sehari, bukan 2 hari, dah 1299 hari virus tersebut berada di bumi bertuah ini. Baik, saudara. Kita masuk segmen minta izin, saudara. Ini sebab tak ada laporan daripada Kementerian Kesihatan, kita masuk segmen e-commerce. Berniagalah, saudara. Rezeki ada di mana-mana, saudara, asalkan kita berusaha. Kalau anda punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 bagi membolehkan saya mewawarkan produk anda, saudara. Dan Al-Azhar masih memasarkan setangi bakurnya, saudara, untuk aroman satu rumah kita wangi. Ingat, saudara, rumah yang aromanya mewangi adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Saudara Lim Kim Lun. Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab, yang dibuat berasaskan daripada kayu ud, pati kayu ud, saudara. Kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah dengan DNA manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, sekitar Lembah Kelang saja, saudara, bukan di luar. Kalau nak buah-buahan, dihantar terus ke rumah anda. Ceri, anggur, buah kiwi dan sebagainya. Grade A. Dan harga lebih murah daripada harga pasar. So, boleh hubungi saudara Syauki di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali,
Popiah Sira Lady Maria. Memang sedap, saudara, rangup, padas dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Harga ramah. Terima kasih, saudara, kerana memberikan saya kesempatan untuk mewawarkan produk teman-teman kita, saudara. Saudara Syahir Saad, Puan Rosini Kurungut, apa khabar orang Sarawak? Saudara Zul Hassan, apa hal pula di Tahir? Dia kata jangan merepek tau. Tak ada siapa nak merepek. Cik Rosli, Saudara Sejati, Shell Out, Saudara Fazam, Saudara Idris. Saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Perlu saya jelaskan, saya bukan ustaz, saya juga bukanlah da'i yang bertauliah, saudara. Tapi ini adalah curipan daripada teman-teman yang menghantar pada saya. Kerana, saudara, kita harus ingat, hati yang sakit, bahkan hati itu telah mati, hanyalah disebabkan oleh sikap daki-daki dosa yang bertambah dari masa ke semasa. Kerana amal perbuatan yang kurang terpelihara, sehingga menjadikan ia hitam dan berkarat. Bagaimanapun, saudara, keadaan hati kita ketika ini tidak tertutup. Kemungkinan untuk sembuh tu ada. Sehingga menjadi hati yang sihat sekiranya kita berjuang untuk mengubatinya. Salah satu sebab membuat hati semakin membusuk, jadi kotor dan keras, kerana kita tak mampu mengawal dan menahan pandangan. Saudara, kita tak mampu mengawal nafsu-nafsi kita. Jadi siapa yang ketika di dunia ini tidak mampu mengawal dan menahan pandangan, gemar melihat hal-hal yang diharamkan, maka janganlah terlalu berharap dapat mempunyai hati yang bersih, saudara. Sebab itu kalau kita tengok wajah-wajah yang bukan milik kita, saudara, melihat sesuatu yang ia bukan milik kita, ataupun kita melihat rumah orang lain, atau melihat orang lain berkereta mewah, punya wang yang banyak, jangan biarkan hati kita menjadi cemburu, saudara. Kerana hati ni mudah bergolak dan memikirkan hal-hal yang tidak kita miliki. Ingat, saudara, rezeki daripada Allah SWT, bukan dari sesiapa. Kunci bagi orang yang punya hati yang jernih adalah ia sentiasa menundukkan pandangannya. Jika pandangan lawan jenis yang bukan muhrim, cepat-cepatlah tundukkan pandangan. Kalau melihat dunia, jangan sesekali kita melihat ke atas, saudara. Insaflah, saudara. Rezeki yang bukan menjadi hak kita tidak akan dapat kita miliki. Jadi lebih baik, saudara, sentiasa merunduk bagaikan padi. Makin berisi, makin merunduk, saudara. Jadi sebab itu, saudara, kadang-kadang kita melihat, pastikan ada orang yang fakir, yang miskin, yang menderita, sedangkan kita tidak sebegitu. Jadi sebab itu, saudara, kita melihat mereka dengan kesederhanaan dan penuh keinsafan. Subhanallah. Saudara, ingat, saudara, hati kita akan semakin dipenuhi oleh rasa syukur berbanding orang yang suka mendongak ke atas. Tengok di bawah, saudara. Kita solat pun, saudara, tak boleh tengok ke atas. Tengok ke bawah, menunduk. Merunduklah, saudara. Duhai bangsaku, sentiasa merunduk, saudara. Samping itu, saudara, saya santuni metode kata. Ini metode kata teman-teman yang menghantar kiriman pada saya. Pintu berkat yang paling besar dalam dunia ini adalah memelihara dan menjaga serta buat baik kepada kedua ibu bapa. Kerana, saudara, dunia ini hanya ada 3 hari je, saudara. Kemarin, ia tidak akan berulang lagi. Besok, sesuatu yang belum pasti kita temui. Sedangkan hari ini adalah tempat untuk kita menabung amalan kita. Berusahalah untuk melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah dan sentiasa menyayangi sesama insan. Itu pesanan saya, saudara, pesanan teman-teman. Baik, saudara, saya sentiasa berpesan kepada pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, andainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Saudara Zul Marshall, saudara Aftam, begitu juga Ramli Adam, saudara Zuki Awal, saudara Mat Johari, saudara Ramzul. Dan saya perlu mengingatkan pada anda, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Kerana saya tidak mampu untuk memantaunya. Saya tak marah, saya izinkan. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan itu, saudara. Ini adalah pencerahan politik dan sedikit memberi informasi yang mungkin saudara dah dapat tahu, mungkin juga ada yang dapat tahu. Tapi bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada paksi, iaitu kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah.
Kalau saya tak bersetuju nak menyantuni, boleh. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Saudara Yusof Majid, terima kasih atas kiriman sekuntum mawar merah untuk saya. Dan saya nak pastikan bahawa kita menggunakan bahasa yang baik. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap persoalan, setiap masalah secara harmonis sifatnya, saudara. Berita pertama sekarang ni, saudara, saya ingin mengingatkan pada warga, lebih-lebih lagi mereka yang berusia warga emas, saudara, bahawa setakat ini terdapat sebanyak 18 stesen udara di 8 negeri telah pun merekodkan bancaan indeks pencemaran udara. Tak maaf, saudara. Pencemaran udara yang tidak sihat. Berdasarkan kemas kini laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, itu jam 9 pagi tadi, Batu Pahat di Johor dan Bukit Rambai Melaka mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang tertinggi, iaitu 163. Ini bahaya untuk kesihatan kita, saudara. Turut merekodkan IPU tidak sihat adalah di kawasan Nilai 161, di Lakin Johor 158, Alor Gajah 156, Bandaraya Melaka 155, Segamat 155, Tangkak 155, Ceras 154, Port Dickson 153, Pasir Gudang 152, Seremban 151, Putrajaya 143, Banting 127, Rompin 120, Kemaman 111, Batu Muda 103 dan Paka 102. Inilah antara kawasan-kawasan yang direkodkan cuaca jerubu ini tidak sihat untuk kita berada di luar rumah. Lain-lain alhamdulillah, saudara. Setakat ini kalau IPU kita tu daripada 5 hingga 100 ia sederhana. Tapi kalau 101 hingga 200 ia sudah disifatkan sebagai tidak sihat. Kalau 201 hingga 300, saudara, itu berbahaya. Saudara, lain-lain kawasan di tahap yang sederhana adalah Indra Mahkota, Kuantan. Tapi berhati-hati. Begitu juga di Keluang, Petaling Jaya, Shah Alam dan Pengerang. Lain-lain alhamdulillah, saudara. Baik, itu tentang IPU, bagaimana jerubu kesan daripada pembakaran hutan di Indonesia, asapnya sampai ke sini dan membawa molekul-molekul yang tidak sihat untuk badan kita, saudara. Baik, saudara, bagaimana tentang nasib pesawah? Ini masalahnya sekarang ni, kita masih lagi berada dalam permasalahan bekalan makanan ataupun food security. Keterjaminan makanan kita ini, kalau petani kita mogok, beratlah kita, saudara. Sebab hari ini, saudara, sekitar dalam 200 pesawah mereka berkumpul di Kampung Lahar Budi di Alor Setar, saudara. Persoalan yang mereka ajukan adalah tentang pihak pengilang cuma membeli padi daripada mereka pada harga 1,200. Ini musim menuai. Kalau kilang-kilang hanya membeli padi pada harga 1,200, tentulah mengecewakan. Kerana pimpinan negara telah pun mengumumkan bahawa ada subsidi sejumlah RM500 untuk setiap tan padi. Tetapi kalau 1,200 bagi satu tan, rasanya dah kalau 1,200, apakah RM700 saja, saudara? Ini saya haraplah Datuk Seri Abang Mat Sabu selaga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan turunlah ke gelanggang, arahlah pegawai-pegawai anda, terutama di kawasan Sekincan, di Alor Setar, di Kedah, di Perlis, di mana-mana kawasan ada padi, saudara. Sudah saya melihat bagaimana pengilang. Ini juga apakah mereka cuba melakukan sabotaj ataupun mereka bersifat sebagai kartel, sehingga kan mereka bebas untuk meletakkan harga. Ini saya rasa tidak sepatutnya berlaku di saat negara dilanda masalah keterjaminan makanan. Saya haraplah agar Kementerian Pertanian segera turun melihat untuk nasib petani. Malah tadi saya tengok ada kiriman video pada saya tadi, mereka juga menjerit tentang benih padi dan sebagainya. Ketepikan soal politik, saudara. Dalam suasana kita menyantuni kehidupan rakyat, soal politik, ideologi politik mesti diasingkan. Keprihatinan kita terhadap rakyat itu yang paling penting. Saya selalu bersikap begitu, saudara. Sama ada nak sokong mana parti pun terpulang pada anda. Tapi sebagai manusiawi, kita harus meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya, saudara. Kita berpolitik pun demi rakyat. Janganlah bercakap di atas pentas politik, saya berjuang untuk rakyat.
Tapi bila anda berada di anjung kuasa, anda lupakan rakyat, saudara. Itu saya harap agar masalah petani ini dapat ditangani. Pihak-pihak KSU, kementerian yang terbabit, begitu juga Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pertanian, Kementerian Penerangan Dalam Negeri, dan harga pengguna saudara, turunlah, tolonglah bantu kerajaan. Kalau anda masih duduk di kursi yang empuk, susahlah jadinya negara kita ni. Rakyat merintih dengan penuh keperitan. Ini masalah beras, belum lagi saya khawatir bimbang saudara. Saya amat bimbangkan bagaimana kalau masalah-masalah makanan yang lain seperti tepung, gula dan harga barangan yang lain. Ini perlu ditangani saudara dalam keadaan-keadaan sekarang. Jangan biarkan rakyat terus berada di lubuk derita. Kerana janji yang Bapak pada Menteri adalah untuk menangani derita rakyat. Saya haraplah saudara, jangan sampai keadaannya akhirnya rakyat hilang percaya kepada warga orang politik saudara. Terima kasih saudara atas pengertian. Dan saya juga diberitahu semalam, kemarin saya dah beritahu bahawa saksi penting iaitu Roger Ng telah pun berada di negara kita. Demikian menurut yang bahagia Tan Sri Razarudin Hussein selaku Ketua Polis Negara beliau menyatakan bahawa Roger Ng memang ada sekarang ni dalam kawalan dan dalam pihak polis. Tapi nak bagi tahu di mana tak boleh diberitahu sebab ini merupakan suspek penting. Kerana banyak pihak-pihak yang berwajib, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kewangan, secara pihak mahkamah pun berharap untuk mengadakan pertemuan dan melakukan siasatan terhadap Roger Ng sekarang. Roger Ng. Sebab Roger Ng telah pun dihantar pulang dari Amerika selepas beliau dibicarakan dan di sana dia telah pun dihukum penjara 10 tahun. Tapi kerana kita meminta supaya Roger Ng ni dihantar segera kembali ke Malaysia, maka sewajarnya lah diambil kesempatan untuk menjernihkan banyak persoalan-persoalan yang pasti saya yakin akan terbongkar. Jadi apakah dengan kepulangan Roger Ng ini nanti bakal menjadi petunjuk terbesar bahawa Datuk Najib bukanlah mastermind dalam kes 1MDB sebagaimana yang didakwakan. Sebab bagaimana yang diberitahu di mahkamah di Amerika, saya Jolo dan tim Lesnar, iaitu bos kepada Roger Ng, ini bermula dengan bagaimana mereka mahu mewujudkan bond kepada YNDB. Dan dalam perbicaraan itu ada sebut mengatakan Datuk Najib tak bersetuju. Kemudian setelah beberapa ketika mereka menggunakan pula bos IPIC, termasuklah melibatkan orang luar seperti Syekh Mansur disebut di Amerika, di mana nilai bond sebutlah 3.5 bilion yang akhirnya sampai hari ini menjadi saga. Jadi soalannya sebut persoalannya kadang-kadang kita rasa pelik juga. Di saat kita sedang melakukan siasatan, tiba-tiba kita menghantar Roger Ng ke Amerika, sedangkan kita perlu menyiasatnya. Saya tak tahulah, itu terpulanglah bagaimana cara SOP atau hala cara pentadbiran kerajaan terdahulu saudara. Sebab kadang-kadang rakyat merasakan bahawa apa yang dialami oleh Datuk Najib itu adalah penganiayaan politik. Saya tak mau campur bahawa mahkamah menentukan bagi kita harus berlapang dada menerima apa sahaja keputusan mahkamah. Sebab kita rakyat, kita damai, kita sentiasa memegang kepada keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang saudara. Itu berhubung tentang kepulangan Roger Ng yang kita harapkan bahawa perkara ini tentulah beliau akan dibawa ke mahkamah menjadi saksi penting. Selagi Jolo tak dapat dibawa pulang tu masih juga dalam keadaan kemelut ini saudara. Tapi insya-Allah saya berkeyakinan bahawa pihak pasukan polis sedang berusaha untuk menjejak beliau. Saya di saat kita dalam kemelut berada dalam negara kita, tiba-tiba sejak semalam kemarin saudara, bumi Palestin masih lagi bermandikan darah. Saya dipahamkan ada sekitar 200 warga Palestin terkorban kesan daripada ledakan bom, pencerobohan dan sebagainya. Saya tak dapat memberi laporan sepenuhnya saudara, tapi gambaran-gambaran yang diberikan bahawa ribuan warga Palestin yang terpaksa dibawa ke hospital menerima rawatan, dan warga Palestin juga ada yang terkorban. Artinya dunia sekarang ni semakin bergolak. Di Ukraine, antara Rusia dengan Ukraine, dan di bumi Palestin semakin meledak saudara. Dalam keadaan beginilah
bagaimana saya dapat gambaran Masjid Al-Aqsa terbakar. Tentulah ia juga membakar hati dan perasaan kita warga Islam. Saya minta supaya seluruh warga kita yang beragama Islam, samalah kita berdoa pada Allah SWT agar kedamaian segera tercerna di bumi Palestin. Saudara, jangan lupa, Palestin itu bumi yang paling kita hormati. Di situlah letaknya Masjid Al-Aqsa yang terbakar. Itu kiblat pertama kita, saudara. Sebelum turunnya perintah Allah memindahkan kiblat kita kepada Kaabah. Jangan lupa, saudara, bumi Palestin itu bumi bertuah yang melahirkan ramai para nabi. Saudara, saya haraplah kita berdoa. Sebab itu hari ini saya terima kasih kepada Kementerian Luar. Ini saya dapati bagaimana sebelum tu negara-negara Arab saat ini, saudara, juga mereka bimbang dan menggesa agar Israel dan Hamas segera bertenang dan meredakan konflik. Sebab banyak nyawa dan jiwa yang terkorban. Tak pasal-pasal, hanya kerana perebutan kuasa, hanya kerana perbalahan sama mereka. Kita tak tahu. Saya tahu bahawa bagaimana keadaan bumi Palestin itu diceroboh oleh mereka. Saya melihat gambar dulu cantiknya Palestin itu saya. Hari ini segala-galanya hilang dalam sekelip mata. Begitulah. Apakah ini hukum Allah SWT? Kita tak tahu. Tapi saya rasa yang terbaik kita berdoa lah, saudara. Sebab sekarang ni saya dipahamkan bahawa Kairah sekarang ini merupakan perantaran utama dalam konflik Israel-Palestin. Sebab itu gesaan yang dibuat oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyarankan supaya kedua-dua pihak supaya duduk di meja rundingan. Kita tak mau cakap lebih lah, saudara. Sebab keadaan ni dalam keadaan begitu, Malaysia telah pun menyuarakan kebimbangan melalui Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir selaku Menteri Luar. Malaysia menyuarakan kebimbangan yang teramat bagaimana pertempuran yang semakin meningkat di sekitar semenanjung Gaza, dan ini memerlukan pihak-pihak di seluruh dunia segera berada di meja rundingan supaya menghentikan segala bentuk bencana yang boleh mengheret kepada kehilangan nyawa, penderitaan dan kemusnahan. Menurut kenyataan Menteri Luar, saudara, pada hari ini Malaysia menggesa semua pihak yang terlibat untuk bersikap penuh kawalan diri dan berusaha untuk mengurangkan ketegangan. Puncanya mesti diakui, rakyat Palestin telah mengalami pendudukan haram, sekatan dan penderitaan yang berpanjangan, penodaan terhadap Masjid Al-Aqsa serta politik perampasan oleh rejim Yahudi, saudara. Jadi ketidakkonsistenan untuk bertindak ke atas rejim Israel ini menimbulkan persoalan penguatkuasaan seragam. Itu prinsip antarabangsa dan menyerahkan keperluan untuk mereka mewujudkan pendirian lebih konsisten dalam menangani pentadbiran apartheid. Itu menurut kenyataan daripada Kementerian Luar yang saya nampak agak keras sedikit, mendesak supaya badan-badan pertubuhan dunia segera campur tangan agar menghentikan konflik yang berada di semenanjung Gaza, saudara. Di saat-saat begitu, ini saudara, di saat-saat Israel ada konfliknya, Ukraine ada begitu, saya selalu katakan, apakah alam sudah semakin bosan melihat tingkah laku manusia? Apabila bumi Afghanistan digegarkan dengan gempa bumi dan saat ini telah mengorbankan lebih 2,000 nyawa, saudara, kesan daripada gegaran gempa bumi yang menggegarkan bahagian barat Afghanistan kemarin. Demikian menurut kerajaan Taliban kepada agensi berita Jerman hari ini, saudara. Jumlah penduduk yang cedera sangat tinggi. Dan kematian sudah pun mencecah lebih daripada 2,000. Saudara, ini keadaannya bila bumi sendiri. Alam juga semakin bosan melihat manusia saling bertingkah satu sama lain. Jadi macam beberapa kampung di wilayah Herat terjejas teruk dan musnah sepenuhnya. Demikian menurut wakil daripada Badan Kesihatan Dunia, katanya kira 4,200 orang terjejas dan sekurang-kurangnya 600 rumah musnah. Setelah itu bumi di Afghanistan terjadi lagi gempa bumi. Walaupun di sekitar kawasan kita ni ada gempa bumi, tapi tidaklah begitu besar, saudara. Macam semalam dilaporkan berlaku di Filipina, berlaku juga di Jepun. Sebab itu saya katakan, saudara, kalau bolehlah jagalah bumi kita ini, wujudkanlah perdamaian,
elakkan permusuhan. Saudara, dalam saat begitu, saya menerima berita, menerima komen macam-macam lah. Bagaimana Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Badan Suruhanjaya Pencegah Rasuah kemarin diberitakan telah pun bertemu dengan peguam, iaitu pejabat peguam Datuk Rosli Dahlan untuk memeriksa beberapa dokumen tertentu. Dan ini juga menimbulkan persoalan. Orang mengatakan bahawa seolah itu melakukan kekejaman. Ada orang mengatakan apakah kerana Rosli Dahlan itu sebagai peguam kepada Tan Sri Muhyiddin dalam pembicaraannya di mahkamah. Macam-macam lah andaian timbul atau persepsi. Sebenarnya menurut Suruhanjaya Pencegah Rasuah, kata Tan Sri Azam Baki selaku Ketua Pesuruhanjaya, dia kata siasatan ke atas peguam yang dikaitkan dengan kes rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram tidak ada kena-mengena dengan jawatannya sebagai peguam kepada mana-mana individu. Jangan menimbulkan sebarang persepsi. Menurut Tan Sri Azam Baki, pihaknya sentiasa menjalankan tugas dengan tegas dan profesional, mengikut di bawah bidang kuasanya. Jadi untuk itu, SPRM sekarang ini sedang giat menjalankan siasatan ke atas isu yang membabitkan rasuah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram dengan usaha pemulihan aset Satu Malaysia Development. Dan kertas siasatan telah pun dibuka pada 3 Oktober lalu berikutan maklumat diterima dan siasatan dijalankan mengikut Akta SPRM. Bukan menyebabkan orang lain saja, tentang siasatan untuk mencari jalan bagaimana wang YNDB yang terselit di sana sini itu dapat dikembalikan. Dan jika mereka yang terlibat melakukan silapan akan dibawa ke muka pengadilan. Itu saja. Jadi sebab itu, menurut Tan Sri Azam Baki, kes tersebut disiasat mengikut Akta Pencegahan Pencucian Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Jadi, siasatan dijalankan ke atas peguam itu tidak kena-mengena dengan jawatannya sebagai peguam kepada mana-mana individu ataupun parti politik. Beliau menjawab jawapan sebab Harian Metro semalam melaporkan SPRM sedang menyiasat pembabitan beberapa individu yang didakwa terbabit rasuah dalam pengubahan wang haram ketika usaha pemulihan aset 1MD dan 1NDB dilakukan. Itu keadaannya, saudara, nampaknya berterusan lah, saudara. Sebab itu kadang-kadang saya merasakan kita menimbulkan macam-macam persepsi. Itu yang saya katakan, apakah kita ni orang Melayu yang dominan dalam politik negara kita ini, kita masih lagi meredakan untuk terus berpecah belah. Saya dah cakap sepanjang musim pilihan raya di Dun Pelangai itu hari, apabila ada pemimpin yang mengutarakan sikap kenegerian, orang Pahang, orang Johor, orang Kedah dan sebagainya. Sedangkan ini tidak seharusnya berlaku, kerana waktu kita nak mencapai kemerdekaan, kita mencapai kemerdekaan apabila seluruh warga bangsa kita bersatu. Kita berjaya menghapuskan sifat kenegerian. Bukan orang Negeri Sembilan, bukan orang Perak, bukan orang Kedah, bukan orang Kelantan, bukan orang Johor. Tak ada. Semua bernaung di bawah Parti UMNO. Atas kesatuan itulah kita berjaya membentuk satu gagasan perjuangan yang menuntut kemerdekaan. Tapi hari ini setelah 60 tahun lebih kita mencapai kemerdekaan, bibit-bibit perpecahan di kalangan warga bangsa Melayu sudah pun tercerna. Ini keadaan yang agak merunsingkan fikiran saya dalam usia-usia yang lanjut usia begini, saudara. Apa kena jadi pada bangsa saya sendiri. Begitu juga apa yang berlaku dalam UMNO. Saya melihat sekarang ni ada bibit-bibit di mana satu dua orang tiba-tiba menularkan kenyataan yang bukan-bukan. Kalau mereka tak bersetuju dengan Presiden, masuk dalam mesyuarat, nyatakan. Bertemu, saya tak yakin yang Presiden tak nak boleh jumpa. Kalau mereka yang ada kedudukan, sama ada sebagai wakil rakyat, ataupun sebagai ahli majlis tinggi, ataupun sebagai ketua bahagian, pergilah ke tingkat 38, berjumpa dengan Presiden, lahirkan apa yang anda tak setuju. Bukan menularkan kenyataan melalui media sosial. Bukan membuat kenyataan melalui media. Ini mengeruhkan suasana. Kita selalu, saya katakan, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Tapi bukanlah dengan menuduh itu, menuduh ini. Saya agak bersimpati dengan Presiden apabila beliau terpaksa menjawab persoalan-persoalan yang tak sepatutnya kita ungkitkan. Sekarang ini UMNO sedang diserang begitu hebat. Kerana UMNO bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan.
Di mana dalam Pakatan Harapan itu adanya beberapa pertubuhan politik lain, iaitu Parti Keadilan, Parti Amanah dan Parti DAP. Dan naratif penceritaan bahawa UMNO ini menjilat DAP ini, itulah yang dinyanyikan oleh pembangkang. Saat kita sedang menangani persoalan ini, menjelaskan kepada rakyat, semalam saya dipahamkan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO berada di Parit, Perak, untuk pergi menjelaskan pada Akar Umbi sebagaimana yang dinyatakan pada saya itu hari. Dia akan turun ke gelanggang tiap-tiap bahagian dan bertemu dengan ahli Akar Umbi. Satu demi satu bahagian akan ditangani untuk menjelaskan keadaan sebenar. Sebab saya juga bersetuju bahawa bagaimana bahagian unit penerangan UMNO itu sendiri, kadang-kadang saya bukanlah nak kata gagal, tidak. Tapi seolah-olah kadang tidak bermaya. Warga di peringkat Akar Umbi tertanya-tanya. Bila orang datang saja menyerang UMNO, mengatakan UMNO ni menyokong, menjilat DAP, maka mudahlah amarah itu dibakar. Maka bibit-bibit itu dicurah dengan minyak untuk membakar hati dan perasaan. Jadilah orang marah, saudara. Sedangkan saya melihat bagaimana Presiden, bukan saya nak membela beliau, saudara. Tapi bila saya melihat adanya, saya ingatkan dah bersihlah UMNO ni. Ingatkan UMNO sudah bersih daripada sebarang parasit ataupun gejala-gejala yang boleh meruntuhkan parti kita. Kena ingat, saudara, kalau kita berbalas sama kita, kita tidak akan selamat. Banyak saya setuju, banyak orang kata kita mesti go solo. Apa jadi pada pilihan raya 20 pilihan raya ke-15 dulu, UMNO go solo. UMNO Barisan Nasional bertanding sendiri. Akhirnya tinggal 30 kursi. UMNO cuma mampu mendapat 26 kursi saja. Sedangkan sekarang bila kita bertanding, contoh macam di Pelangai. Bagaimana kata Datuk Jazlan bahawa sekarang ini keyakinan warga sudah pun mula berada pada UMNO Barisan Nasional. Sudah pun ada sedikit demi sedikit dan sepatutnya kita garap. Bukan kita mencurahkan api perbalahan. Saya tidak mahu menamakan apa, saya tidak mahu menceritakan, tetapi saya melihat adanya ciri-ciri yang boleh membawa perpecahan dalam UMNO. Tak bersetuju dengan Presiden, tak ada masalah. Saya sendiri pun kalau tak bersetuju, saya balon juga, saudara. Tetapi biarlah caranya. UMNO ada dia punya Tuan Madinahnya. UMNO ada tata caranya untuk menyuarakan pandangan. Tiap-tiap tahun kita ada Perhimpunan Agung. Kita boleh mengutarakan soalan itu di peringkat cawangan, di peringkat bahagian secara tertutup. Bukan untuk dilaporkan. Kemudian bila adanya Perhimpunan Agung UMNO, bawalah usul. Bincang. Kalau rasa tak bersetuju, balonlah Presiden, tak ada masalah. Tetapi jangan kita dedahkan pada media. Saudara, kalau dada kita ni ada sedikit kudis, ini kurap. Maka orang katalah ini kerajaan kita dah berkurap. Sedangkan kadang-kadang kita ada jangkitan kudis buta. Ini gambarannya, saya haraplah teman-teman saya yang mereka bernama pemimpin, sama ada anda menjadi menteri, ataupun anda timbalan menteri, ataupun anda menjadi wakil rakyat, maupun anda menjadi ketua bahagian, dan sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Kalau tak bersetuju, masuk dalam mesyuarat yang tertutup, balon. Apa ada masalah? Kita mesti berani bersikap untuk menyuarakan pandangan kita, bukan disuarakan di luar. Ini tidak, kadang-kadang suara-suara pandangan kita itu mengiyakan sebagaimana tuduhan orang. Seolah-olah UMNO ni menjilat DAP. UMNO tu begitu, UMNO begini. Kenapa jadi begitu? Anda dipilih oleh warga UMNO sebagai pemimpin. Saya juga kecewa. Belum lagi anda memegang jawatan-jawatan lebih besar. Kalau anda memegang jawatan yang lebih penting lagi, kalau ini sikap anda macam mana, saudara? Ini yang saya lihat, saya runsing, saudara. Bagaimana bibit-bibit perpecahan ini cuba diwujudkan. Orang tunggu saja. Pembangkang tunggu saja untuk mengutip laba. Kemudian lepas itu menyeberang. Serang lagi UMNO. Kemudian seorang lagi. Saudara kena ingat, saudara, kita berada dalam sebuah batera. Dalam sebuah batera yang besar seperti UMNO ni, saudara. UMNO dengan ahli 3 juta lebih, saudara. 3.7 juta. Rumah agam UMNO itu kukuh sifatnya. Tapi kalau kita merobek dari dalam, batera yang sedang berlayar di lautan yang penuh bergelora itu, saudara, kita tebuk dari dalam, bocorlah dia. Kalau bocor, karamlah. Apakah anda merasakan hanya untuk mengutarakan pandangan anda secara terbuka, anda dilihat sebagai hero? Saya rasa anda dilihat sebagai mengkhianati perjuangan. Kalau betul-betul tak bersetuju, masuk. Saya sendiri, saudara, saya cakap terus terang. Saya kadang-kadang saya tak bersetuju, saya tanya dia punya sisa, kat mana Presiden? Tak dapat jumpa di sini, tak jumpa di pejabat. Saya tunggu, nak cari ke rumah. Memang sibuk sentiasa. Beliau bukan ada di rumah pun. Bila saya dapat tahu dia ada parlimen, saya kejar di parlimen. Saya tunggu di luar.
Dapatlah juga 10-15 minit bercakap dengan dia. Kadang-kadang dia cakap, minta maaf Mal. Kadang sekarang ni, saya tengah sibuk nak menjawab parlimen. Tak apa, tapi ini pandangan saya. Jadi kita rasa itu sepatutnya berlaku. Bukannya kita bercakap melalui media. Ataupun saya dalam live saya tak setuju. 1, 2, 3, 4 begini. Jadi naratifnya UMNO itu dikerjakan. Lunyai, saudara. Saudara Abdul Rahim Rasul kan, kluster UMNO berani kerana takut ataupun hero pengkhianat. Saya nampak sekarang ni bahawa dalam UMNO anda nak bercakap boleh bercakap, tapi saluran kena betul. Ini parti yang bukan satu hari, saudara. Kadang-kadang kita yang baru menyertai UMNO. Kalau usia dalam 30-40 tahun, berartinya anda menyertai UMNO sekitar dalam usia 20 tahun. Bagaimana mereka yang berjuang lebih lama? Saya menyertai UMNO sebagai orang UMNO lebih lama lagi, saudara. Saya 40 tahun lebih. Tentulah saya rasa terpanggil untuk bercakap sebagai orang veteran, orang lama. Nasihat pada adik-adik, nasihat pada anak-anak. Cukup-cukuplah. Saudara, saya setuju Anwar Bidin. Betul, kalau nak balon-balon lah. Tapi biarlah kita nak balon tu dengan yang membina. Tapi caranya, saudara, mesti ada dia punya platform. Bukan macam orang mabuk. Dia bercakap pang sana, pang sini. Apa hal ni? Saya khawatir lah. Nanti kalau ambil tindakan disiplin, zalim. Bila tak dapat jadi calon, presiden tak betul. Bila dapat jadi calon, presiden tak betul. Semua kena pada presiden. Saya kadang-kadang bersimpati lah. Sebab beliau sendiri pun diserang. Saya nak cakap terus serang, apakah jawatan Presiden UMNO itu tidak akan diserang kalau orang lain jadi presidennya? Nahi. Siapa saja duduk berada di anjung kuasa di tingkat 38, mereka akan diserang sebagai habis mungkin oleh parti pembangkang. Sebab tujuan mereka nak memusnahkan UMNO. Takkan itu pun tak sedar diri. Takkan itu pun tak faham. Saya kadang-kadang naik marah. Saya tak setuju kalau siapa. Saya bercakap secara jelas. Sebab semalam saya dipahamkan Yang Amat Berhormat Presiden Parti pergi berjumpa dengan warga UMNO Akar Umbi di bahagian Parit sana. Saudara. Dan saya rasa tiap-tiap minggu dia akan turun. Saya haraplah dalam pertemuan tertutup begitu, bercakaplah. Nyatakan. Saudara Samsul Syam, saya tak nak sebut sesiapa, saudara. Bagi saya harap mereka adalah, kita bersaudara sifatnya, saudara. Kita adalah satu persaudaraan yang kukuh. Jangan izinkan perasaan kita merungkai ukhuwah persahabatan. Saudara jangan lupa, saudara, kadang-kadang saya melihat, saya bersimpati jugalah. Saya dulu, saya dah bercakap, saudara, kadang-kadang mungkinlah Datuk Zahid ni kerana sifat terbuka sangat, dada lapang yang saya tegur 3-4 ekar, selalu memaafkan. Akhirnya seringkali dia dikhianati. Orang yang bertanding, yang kalah dalam jawatan, dipungut lantik bagi jawatan penting dalam parti, akhirnya orang itu tikam dia dari belakang. Malahan sekarang ini menentang dia secara berdepan. Orang yang diberi kesempatan bertanding, tapi kalah, salahkan presiden juga. Jadi segala sebut tak kena. Apakah matlamatnya? Apakah mereka yang terbaik? Kalau mereka terbaik, mereka menanglah. Itu keadaannya. Jadi sebab itu, saudara FA, saya rasa setuju juga. Saya rasa presiden kena tegas lah, macam Dr. Akmal Saleh, ketua pemuda, dia tegas. Bila beras tak ada, dia pergi cari kat kilang. Sepatutnya begitu, saya haraplah presiden, kalau presiden dengar pandangan ni, Akar Umbi merasakan presiden sudah sampai masanya. Sempitkanlah sedikit dada tu, jangan duk berlapang dada sangat. Kalau ada 3 ekar belah kanan, 3 ekar belah kiri, nak lapang saja, sempitkan. Laksanakan tugas secara berani. Tak usah peduli, jangan fikirlah. Dulu pemimpin dulu pun berani juga. 22 tahun dia jadi Presiden UMNO, saudara. Apa dia tak buat? Dia rasa dia nak pecat, dia pecat begitu saja, saudara. Sebab saya rasa dalam keadaan sekarang ni, saudara Faris Atan, saudara Izzuddin. Jadi sebenarnya saya pandangan saudara Izzuddin saya bersetuju. Sesiapa saja nak jadi pemimpin dalam parti UMNO ni, mesti bersifat seperti lilin. Kita membakar diri kita untuk mencerahkan suasana. Bukan kita membakar diri kita untuk jadi abu. Bergaduh, menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu bukan sifat kita. Saya runsing melihat keadaan begini. Di saat kita sedang menyantuni, parti-parti lain sedang melihat. Jangan lupa, saudara, UMNO, kita dah ruyup, saudara. Dah kalah. Tak mananya kita ni hebat. Kita kadang-kadang sedar diri kita seolah penumpang dalam sebuah kerajaan hari ini dengan bermodalkan 26 kursi saja.
Nah, masih ada lagi pengkhianat, masih ada lagi orang tu nak sentang ni. Kenapa tidak diwujudkan perdamaian, kukuhkan? Nak kata kalah, dah kalah. Nak kata menang, Alhamdulillah. Dah menang, dah pelangai. Rakyat dah mula kembali pada kita. Tapi bila anda mendedahkan, itu tak kena, ini tak kena, jadi orang pun, macam mana ni? Itu keadaan kita sekarang ni, nak berdepan dengan satu lagi peperangan. Di Kemaman. Pilihan raya di Kemaman akan berlaku, tak tahu bila yang akan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Sedangkan kita pula ni berbalah lagi. Orang akan menyauk segala isu yang kita bangkitkan dan orang akan balon kita. Kenapa begitu sifat kita? Berterima kasihlah. Saudara Ion Sky, dia kata cari cara selesainya. Betul saudara, memang saya bukan apa, saya marah kalau saya melihat unsur-unsur UMNO itu mahu dinodai. UMNO itu mahu dijadikan tempat orang mencacai. Marahlah saya. Memang saya marahlah. Sebab kita sekarang ni sedang menyantuni. Dan kita sekarang bila anda buat sikap begitu, bagaimana warga di Pelangai yang memberi keyakinan dan kepercayaan pada calon daripada UMNO Barisan Nasional? Tentulah mereka kecewa, saudara. Ini kadang sikap kita. Kalau kita tak dapat jadi calon, janganlah kita nak marah. Ingatlah, rezeki datang daripada Allah SWT. Rezeki daripada Allah itu tidak pernah salah alamat. Berkali-kali dia bercakap, tak sedar juga. Tapi nak jadi pemimpin hebat. Hebat macam mana anda? Itulah geram saya, saudara. Baiklah, saudara. Nak bercakap pasal UMNO ni geram je, berpeluh-peluh nanti, saudara. Saya juga ingin mengingatkan anda besok. Besok bahawa Dewan Rakyat akan bersidang selama 32 hari. Banyak sedapatan saya, saudara. Ini merupakan penggal ketiga untuk kali ini. Di mana tumpuannya pertama-tama sekali adalah orang menumpukan pada hari Jumaat. Apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan bajet 2024. Ini yang dinanti-nantikan. Ke arah mana ekonomi negara mau dipacu. Semua tunggu. Tapi ini akan berlaku pada hari Jumaat, saudara. Tetapi dapatan saya ada beberapa risalah, antaranya yang akan dibentangkan dalam mesyuarat besok, itu jawatan kuasa kira-kira negara. Untuk pertama kalinya kali ini, saya terima tahniah pada Datuk Tan Sri Speaker kerana membenarkan Datuk Mas Erimati untuk membentangkan laporan pertamanya berhubung kemajuan pembinaan kapal tempur pesisir pantai, LCS, yang bertahun lamanya orang tuduh ini. Besok kita dengarlah. Laporan itu akan dibuat untuk pertama kali sejarah Parlimen, saudara. Ahli Parlimen dan Rewat berpeluang membahaskan laporan proceeding PAC yang menjadi tuntutan banyak pihak. Saya melihat bahawa sekarang ni pimpinan negara begitu tulus bawa ke Parlimen. Saudara, bawa ke Parlimen, bentangkan. Masing-masing sekala salahlah, saudara. Kemudian, saudara, ada juga rang undang-undang. Itu terdapat 5 rang undang-undang yang akan dibaca untuk kali pertama di Parlimen, saudara. Dia rang undang-undang ni bukan buruh begitu saja. Bacaan kali pertama, kemudian kali kedua. Ini sebagai pandangan pengetahuan. Dapat 5 rang undang-undang yang akan dibaca untuk kali pertama, itu rang undang-undang kesihatan sekerja, pindaan 2023. Bagaimana tentang untung nasib, buruh, para pekerja, saudara. Kemudian rang undang-undang kecekapan dan konversi tenaga. Ini bahagian tentang tenaga elektrik dan sebagainya. Rang undang-undang bekalan elektrik, pindaan 2023. Rang undang-undang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Dan rang undang-undang kewangan awam serta tanggungjawab fiskal. Saudara, ini keadaan, saudara. Dan Dewan Rakyat, kita tengok bahawa yang terakhir sekali bersidangnya adalah pada 19 September dulu, saudara. Selama seminggu. Sedangkan persidangan Dewan Rakyat waktu itu adalah untuk mengkaji rancangan Malaysia ke-12. Tapi diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu membangkitkan isu bagaimana mahkamah memutuskan pembicaraan Datuk Seri Zahid Hamidi, DNAA, discharge not amounted to acquitted. Iaitu dilepaskan tanpa dibebaskan. Bagi duduk Parlimen, saudara. Akhirnya macam-macam cerita yang bukan-bukan timbul. Dan kita lihat sendiri. Sekarang ni dah mula terdedah. Apabila dalam pembicaraan Tan Sri Muhyiddin pun, peguam tersebut minta juga agar mahkamah melakukan tindakan ataupun memberi kebebasan pada Tan Sri Muhyiddin di bawah DNAA. Yang kata jadi tak ada dalam Islam. Jadi soal saya sekarang ni, saudara, untuk besok. Apakah wakil-wakil rakyat masih mahu bercakaran? Saya yakin, saudara, besok tentulah
Isu pertama akan dibangkitkan tentang pilihan raya di Simpang Pulai. Pasti ini akan dibangkitkan sindir-menyindir, tegur-menegur. Sedangkan rakyat sedang menanti apakah kehidupan mereka, untung nasib mereka benar-benar disantuni oleh setiap ahli Dewan Rakyat. Besok, saudara, tentulah macam isu beras, isu petani, bangkitkan, tak ada masalah. Tapi jangan kita membangkit satu isu itu, kita nak hamun kepada pemimpin tertentu. Carilah upaya. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Sepatutnya Dewan Rakyat adalah tempat untuk sama ada kamu daripada parti pembangkang ke, kamu daripada parti apa saja pun, duduk semeja berbincang soal rakyat. Tapi saya haraplah, saya berdoa jauh sehati saya, mudah-mudahan persidangan parlimen kali ini taklah jadi macam kandang di meja sarkas. Pompang. Saya sebab Blogani Hussein, dia kata show lah. Pagi-pagi lagi pembangkang akan mainkan point of order. Dia kalau asyik sibuk point of order, macam kata ya tompel lah. Asyik nak membangkang aja, bila nak selesainya? Itu keadaan saya. Dan saya mengharapkan supaya kalau nak sentuh pun tentang pilihan raya di Simpang di Pelangai itu tak ada masalah, ataupun tentang Pulai ataupun simpang Jeram boleh sentuh, tapi bukanlah itu dijadikan isu untuk dibangkitkan. Sebab rakyat nak tahu masalah beras, masalah bekalan gula, masalah tepung, masalah kehidupan rakyat, ekonomi rakyat. Menteri Ekonomi perlu menjelaskan ke mana hala cara ekonomi negara nak dibawa. Poket rakyat perlu diisi. Bukan kita minta sedekah, mengemis. Menteri bagilah kami duit. Bukan itu. Tapi apakah elemen-elemen? Saudara Cik Bu, terima kasih. Dia kata walaupun mabuk, eloklah bergambuat. Saya bagi tahu, orang nak marah, saya marah lah. Saya bukan nak kata siapa, saya tak kata siapa pun. Cuma saya merasakan besok penting. Bila parlimen bersidang, saya mengingatkan, saya yakin ada kalangan teman-teman saya yang bergelar sebagai ahli parlimen, tentu mereka juga mendengar bicara saya malam ini. Harapan saya, ini harapan rakyat, harapan warga, supaya parlimen itu dinobatkan, dijadikan tempat untuk membicarakan soal rakyat. Bukan nasib point of order. Saudara Syukri Syafiee, dia kata Perdana Menteri PMX kena lihat sama keadaan orang kita yang dah terkesan dan teruk dengan harga barang semakin melambung. Ini yang saya katakan. Ini yang saya harapkan. Agar parlimen yang bersidang besok membicarakan soal kenaikan harga barang. Soal kartel. Mesti diwujudkan satu dasar yang jelas. Apa dia Wan Zarhali, tak tahu what's wrong with you. Saya tak salah apa pun. Saya saudara Mat Sepanah Jaya, BN terus marah. Ya, itu soal politik saya. Tetapi yang saya harapkan, Wan Zara, saya nak bagi tahu, sebab saya meluat kadang-kadang bila dengar apabila parlimen bersidang tentang isu kehidupan rakyat tidak disantuni. Mereka hadir ke parlimen dibayar oleh rakyat. Allowance mereka RM16,000 sebulan, luang daripada kantung rakyat. Mereka hadir besok, satu hari RM400. Rakyat yang bayar. Penginapan mereka, rakyat yang bayar. Transportation mereka ataupun ini kenderaan mereka, rakyat yang bayar. Segala-galanya wang dari kantung rakyat yang dikumpul apa semua tu, saudara, dan dibayar pada mereka. Tentulah sepatutnya mereka menyantuni rakyat. Itu yang kadang-kadang membuatkan saya geram, saya. Jadi kalau soal pilihan raya, perkara kecil-kecil itu bincangkan, saya haraplah, saudara, janganlah kali ini ada pula ahli parlimen macam di Langkawi, Ketereh. Benda yang remeh-temeh itu janganlah diwujudkan, saudara. Janganlah dibicarakan. Banyak soal lain yang perlu kita bicarakan tentang untung nasib rakyat, saudara. Baik, saudara. Saya sedikit ulasan sebab banyak teman-teman kata perlu saya memberi pandangan dan juga ulasan, analisa sedikit tentang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai yang kita pernah tahu bahawa Dato' Amiza Abu Adam telah berjaya diangkat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pelangai. Jadi keadaan sekarang ni 17 lah. 17 daripada UMNO Barisan Nasional dan 17 daripada Ikatan Nasional. 8 ada di pihak sana, saudara. Dan saudara, saya melihat bahawa kenyataan awalnya
memanglah sebagai Perdana Menteri, beliau bangga, gembira. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kemenangan Datuk Amizar Abu Adam menandakan kerajaan berjaya mendobrak naratif fitnah dan perkauman yang sempit. Itu memang jelas pun, saudara. Kuat sangat suara, orang marah. Pak Laksani dia kata orang kampung susah, tapi kuat melalut tiada faedahnya. Betul, saudara. Dan ini kita cerita sikit tentang Don Pelangai. Perdana Menteri menyifatkan kemenangan Barisan Nasional pada PRK Don Pelangai sebagai satu bentuk kejayaan kerajaan perpaduan melawan naratif yang dibawa oleh pembangkang, saudara. Itu memang itu gambarannya. Sebab sepanjang musim kempen, mereka menyerang kerana calon itu calon daripada parti Barisan Nasional dalam persekongkolan kerajaan perpaduan. Dan dalam keadaan begini, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia akan meniup semangat kepada kerajaan perpaduan untuk terus merancangkan agenda pembangunan negara demi lestari kesejahteraan rakyat berlandaskan kerangka ekonomi madani, katanya. Dalam PRQ semalam memang semua orang dah tahu Datuk Amizar berjaya mengalahkan calon daripada parti PAS dan calon bebas, saudara. Selaku pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah pada Datuk Amizar dan mengucapkan terima kasih pada pundi-pundi. Begitulah sifatnya pemimpin, saya. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Jadi katanya, Alhamdulillah, tahniah kepada Amizar yang menang pilihan raya Don Pelangai. Terima kasih saya ucapkan kepada para pengundi yang terus memberi kepercayaan kepada kerajaan perpaduan. Jangan kita bincangkan sama orang dapat sikit, orang dapat banyak, ini undi mereka. Tidak, yang penting sekarang dah menang. Itu je, saudara. Sebab itu, santunan tersebut dinyatakan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi. Dia mengatakan bahawa kemenangan Barisan Nasional menunjukkan tiada gelombang hijau di Pahang. Itu memang jelas, saudara. Dan tiadalah gelombang itu, gelombang ini. Yang ada gelombang biru dan merah. Itu biru itu Barisan Nasional dan merah Pakatan Harapan, saudara. Dan beliau mengucapkan tahniah dan mengharapkan dalam keadaan begini rakyat dapat disantuni sepenuhnya. Kita pun mengharapkan begitu. Saya akan mengulangi, insya-Allah selepas sebulan ataupun 2 bulan saya akan turun ke Pelangai untuk melihat perkembangan apa yang dilakukan. Sebab hari ini kabarnya sudah ada pun rakyat yang bertemu dengan Datuk Amizar, menyatakan minta permintaan 1, 2, 3, 4, dah ada dah. Laksanakanlah tugas anda sebagaimana anda diberi tanggungjawab untuk jadi pemimpin. Kena ingat, saudara Datuk Amizar, anda akan disoal di akhirat nanti sepanjang kamu menjadi pemimpin, apa yang kamu lakukan pada rakyat kamu, saudara. Sebab itu saya bersetuju, kerana dia akan berusaha untuk meneruskan legasi yang diwujudkan oleh almarhum Datuk Johari Harun. Apa yang tak terlaksana, kena laksanakan, insya-Allah. Saya rasa bangga jugalah, begitu saya. Dan saya melihat sekarang ni satu kenyataan. Ini kenyataan, saya senyum sendiri, saya. Ini kenyataan daripada Timbalan Ketua Perangan Parti Keadilan PKR, saudara Razif Rakimin. Sedap dia. Razif mengatakan keceluparan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional. Dia katakan adalah antara punca penolakan pengundi di Don Pelangai. Dia selaku Timbalan Perangan, Ketua Perangan, saudara Razif Rakimin, kata sejak awal kempen lagi, maklum balas yang diterima, sebab saya dah bagi tahu saya bahawa rakyat Pelangai tidak suka pada kempen-kempen yang maki hamun. Jadi kata saudara Razif Rakimin, pada pandangan dia, Perikatan Nasional akan terus bermasalah jika terus menggunakan orang biadab seperti yang dilakukan oleh Menteri Besar. Itu saudara, saya malah nak sebut nama, saudara. Kenyataan-kenyataan yang mempertikaikan soal Perdana Menteri, soal kerajaan sebagainya, sepatutnya disantuni secara berhemah, saudara. Dan saya melihat juga analisa daripada kalangan penganalisa politik yang menyatakan bahawa memang kemenangan di Pelangai itu telah dijangka lebih awal. Kerana itu adalah tempat kawasan mantan Menteri Besar dan Esko Kerajaan Negeri. Dan hari ini terbukti Pelangai adalah antara kubu kuat kepada Barisan Nasional di masa akan datang. Asalkan wakil rakyatnya dapat meneruskan legasi kepimpinan.
Kerana undi jumlah majoriti itu memang berkurangan. Tak siapa nafikan, saudara. Tapi bagaimanapun menurut penganalisa sosiopolitik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, Profesor Dr. Awang Azman, dia kata kemenangan BN itu menunjukkan warga Pelangai menghargai usaha yang dilakukan oleh Allahyarham Datuk Johari yang telah merangka pelbagai perancangan. Kemenangan itu juga ekoran kesedaran perlunya sinergi saudara antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dalam memastikan kesinambungan khidmat dan usaha. Jadi, antara tugas utama yang perlu dilaksanakan oleh Datuk Amizah ialah memastikan agar legasi Allahyarham tidak terhenti. Antara yang perlu dilihat secara serius ialah hal berkaitan infrastruktur seperti lampu jalan, akses laluan yang lebih selamat ke Pelangai dan jalur lebar internet. Itu pandangan orang daripada universiti ni, saya betul juga. Kemenangan itu juga secara tidak langsung menunjukkan penerimaan rakyat, terutamanya penyokong Barisan Nasional terhadap kerajaan perpaduan yang dibentuk bersama Pakatan Harapan, khususnya di negeri Pahang. Nah, sebab kena ingat saudara, di Pahang ni UMNO pun tak boleh bentuk kerajaan. Cuma ada 17 kursi. Hanya apabila bergabung di bawah bersama dalam Ikatan Perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan, barulah boleh bentuk kerajaan. Saudara, jadi dengan ini rakyat di Pelangai, rakyat Pahang menerima dengan baik. Persekongkolan ataupun perpaduan antara UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Ini jelas terbukti apabila mereka memberi kemenangan kepada calon yang diturunkan di Pelangai oleh UMNO Barisan Nasional. Dan kemenangan Amizah yang merupakan anak jati Felda, saudara, adalah untuk memastikan sebenarnya perkampungan ataupun desa macam di Cememoy, di Kemelah, saudara, di Kemasul, Sungai Kemahang, bukan Kemelah, Sungai Kemahang dan banyak perkampungan yang lain tu, bahawa sekarang ini bahawa perlu dah dibangunkan. Janganlah dibiarkan desa Pelangai terus sunyi, saudara. Dan baik sekarang, usai tentang Pelangai, saudara, kita masuk bab sedikit Kemaman. Kemaman akan mengadakan pilihan rayanya. Bagi duduk lagi lah, saudara. Saya mengharapkan agar tidak ada fiesta Maki Hamon. Sebab rasanya kali ini, kerana yang bertanding itu, kawasan itu tentulah kawasan yang dulu diwakili oleh calon daripada Parti PAS. Saya haraplah, kalau boleh, jangan jadikan Kemaman pula medan Maki Hamon, menabur fitnah Maki Hamon. Sebab Kemaman itu adalah Kuwait of Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan bahawa sejumlah lebih kurang 35 bilion pelaburan daripada Arab akan masuk ke Kemaman. Jadi sewajarnya lah Kemaman itu tidak dijadikan pentas politik yang jelek yang membuatkan pelabur lari. Saya mengharapkan agar mereka yang bertanding kali ini, benar, saya tak tahulah bahawa ini kursi parlimen itu milik PAS, tetapi apabila saya melihat kenyataan Datuk Razali Idris, dia kata pihaknya tidak akan menamakan mana-mana calon daripada Parti Pribumi Bersatu untuk bertanding di Parlimen Kemaman atas kesepakatan. Alhamdulillah, baguslah begitu. Itu namakan kesepakatan. Dan saya yakin kali ini Pakatan dalam kerajaan perpaduan tentulah mengizinkan calon daripada UMNO. Bertembung lagi lah UMNO dengan PAS kali ini. Cuma jangan jadikan Kemaman itu sebagai pentas Maki Hamon atau fiesta pemimpin memaki atau satu sama lain. Dan cuma saya mengulangi, saya kata kalau PAS benar-benar jujur untuk melantik Dr. Mahdi itu sebagai dia punya mursidul nasihat, pakar nasihat, saudara Denny, dia kata pelik, ceramah Anwar lah Maki Hamon yang kita dengar, bila masa lah pula pulanglah saudara. Saya tak tahulah anda menuduh macam-macam. Kadang-kadang sekarang ni kalau saya dengar, cuma saya harap untuk di Kemaman ni, hentikanlah Maki Hamon. Jangan kita awaken atau menakutkan pelabur. Kalau mengatakan itu, ini, halal, haram dan sebagainya, takutlah pelabur nak datang, saudara. Kemaman perlu dibangunkan. Bandar Kuwait of Malaysia. Di situlah letaknya kekayaan negeri Terengganu. Tak usah cakap manalah pun, saudara, kawasan mana lagi yang boleh menjana bilion, jumlah wang yang berbilion ringgit. Jadi jagalah Kemaman itu. Saya melihat apa Datuk Razali dia kata selaku Ketua Perangan Parti Pribumi Bersatu, PBM,
tidak akan mencalonkan mana-mana calon untuk bertanding di Kemaman. Sepatutnya begitulah, saudara. Dan kali ini UMNO insya-Allah akan menurunkan calonnya dan saya yakin pemimpin Pakatan Harapan akan bersetuju untuk calon daripada UMNO Barisan Nasional. Siapa terpulang. Cuma sekali lagi saya ulangi, seandainya kalau betul-betul kita ikhlas dengan seorang, jelmakanlah, terjemahkanlah keikhlasan itu, berilah peluang untuk Mahathir untuk bertanding. Itu je dari saya. Lain tak ada saya dalam keadaan sekarang ni. Sebab dalam saat-saat begini, rakyat mahu melihat sejauh mana adanya kejujuran. Yang penting saya. Azman P dia kata gula-gula pelari kecil. Pula dah. Tak tahulah siapa nak bagi gula-gula. Sekarang Terengganu adalah diperintah oleh Parti PAS. 32-0 saya. Warga UMNO kena sedar diri. Anda masuk ke gelanggang kali ini, anda masuk ke gelanggang yang dipacu oleh pimpinan daripada PAS. Jadi kena kerja keras. Jangan fikir pula diri sendiri nak bertanding, aku nak bertanding. Saudara Samsul Syam dia kata Kemaman yang bertanding Rizal Ajai. Mewakili parti Musang. Apa saya tahu. Firdaus, kita mahu tengok orang yang mengarahkan serangan di Memali bertanding di Kemaman. Kata saudara Firdaus. Terpulanglah saudara. Kita tak mau campur, terpulang pada mereka. Dan saya rasa kalaulah apa pun yang berlaku di Kemaman nanti, sama-sama kita tunggu pengumuman. Saya rasa besok mungkin Speaker Dewan Rakyat akan membuat kenyataan tentang kekosongan kerusi Parlimen Kemaman. Semoga besok awal-awal pagi saudara kita bangun, kita dengar apa yang akan dibincangkan oleh ahli-ahli Parlimen kita. Apakah nanti cerita yang bukan-bukan lagi dikemukakan, sama-sama kita balun malam besok. Jumpa lagi saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.